Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembentangan kita untuk dua tajuk ya hari ini, iaitu susun lapis masyarakat dan juga mobiliti sosial. Sebab tajuk ni dia sangat berhubung rapat, jadi kita akan terus bentang sekali supaya kita dapat jimat masa, dua, kamu akan terus lebih senang faham berkaitan kenapa kamu perlu faham dahulu susun lapis masyarakat, baru kamu akan lebih mudah melihat mobiliti sosial yang berlaku dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan pembentangan pertama kita untuk tajuk Kesusastraan Melayu Komunikatif. Dipersilakan pembentang untuk menjalankan pembentangan. Sekejap, mungkin nampak kan calet? Nampak, Cikgu. Okey. So hari ini sastra dan pembangunan, bahagian B, susun lapis masyarakat untuk tajuk novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, silakan caleg. Okey, selamat pagi semua. Hari ini saya akan bentang pasal susun lapis masyarakat novel SPKL Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey. Susun lapis yang pertama ialah raja. Susun lapis yang pertama ialah raja. Contohnya seperti Sultan, DYMM. Duli Yang Maha Mulia, caleg. Jangan, makasih. Okey. Yang kedua ialah golongan elit. Contohnya seperti orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman ataupun orang kaya Indra Datuk Muhammad Saman. Caleg. Ya. Okey, selain orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman dan orang kaya Indra Datuk Muhammad Saman bin Bendahara Muda tu, siapa lagi seorang golongan bangsawan atau golongan elit di dalam lapisan kedua tu? Datang. Siapa? Siapa? Kamu ada 3 watak tu. Keluarga dia juga tu. Siapa yang baru dilantik? Yang Sultan lantik? Yes, orang kaya Indra Penghulu Mahmud. Okay, betul, Dena. Pelajar tahu tu kan? Apa, Cikgu? Pelajar, Selek. Tahu Selek? Mary tahu. Saya tidak tahu, Cikgu. Tidak, Cikgu. Oh, Selek tidak tahu. Okey, dalam tu lapisan kedua, lapisan golongan elit. Elit ni dia slash dengan bangsawan. Kalau soalan tu tanya peranan golongan bangsawan, ertinya itu adalah peranan golongan elit. Okay, dia slash. Elit slash bangsawan slash pembesar wilayah. Okay, Angel? Okay, kamu kena buat catatan tu. So, kalau golongan bangsawan atau elit atau pembesar wilayah ni, 3 watak kamu, iaitu dia dalam keturunan Penghulu Mahmud tu sendirilah. So, datuk dia ialah orang kaya Indra Muhammad Saman bin Bendahara Muda. Itu datuk dia satu. Yang kedua, ayah dia, orang kaya Indra Muhammad Saman, orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman. Itu ayah dia. Okay, yang tadi first cikgu sebut tu ialah datuk dia. Dan yang ketiga ialah abang Cik Muhammad, iaitu orang kaya Indra Penghulu Mahmud. So mereka ini adalah pembesar di wilayah Tualang. 3 orang ya. Buat catatan. Okay, ini jangan lupa elit ni kamu kasih slash dengan bangsawan, slash dengan pembesar wilayah. Manalah tahu soalan tidak guna istilah golongan elit, tapi dia guna istilah golongan bangsawan ataupun golongan pembesar wilayah. Artinya kamu punya kupasan untuk contoh watak-watak itu adalah berkisar pada 3 watak tadi itu. Ya? Faham? Faham juga. Okay, thank you. Teruskan, Calet.
Oke, golongan yang ketiga ialah golongan saudagar. Contohnya Encik Muhammad, Datuk Tan Sri Syed Aris dan Toke Chan. Golongan Ada sebut Datuk Tan kan? Ada kan? ada. Okay, thank you. Okay. Golongan yang seterusnya ialah golongan profesional, iaitu pegawai daerah, peguam dan wakil rakyat. Okey, boleh tambah juga di situ Exco Johor. Okey. Exco Johor. Okey, dan yang seterusnya ialah golongan penduduk kampung atau buruh. Contohnya seperti imam, guru agama, peniaga, kaki tangan syarikat dan ataupun awam. Okey. So fahami dahulu 5 susun lapis ini. Faham betul-betul ada 5 susun lapis masyarakat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, iaitu yang pertama golongan raja, contoh watak ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Tiada nama, cuma dia sebut di situ Duli Yang Maha Mulia Sultan. Golongan kedua ialah golongan elit atau pembesar wilayah atau pembesar ataupun dia adalah bangsawan. Okey, betul kan? Elit, bangsawan atau pembesar wilayah. So 3 watak yang cikgu sudah sebut tadi. Kemudian lapisan ketiga golongan saudagar. Golongan saudagar ni ada 4 watak, iaitu Encik Muhammad, Datuk Tan Sri Syed Aris dan Toke Chan. Lapisan keempat golongan profesional yang terdiri daripada pegawai daerah, peguam, wakil rakyat dan Exco Johor. Okey, siapa wakil rakyat kamu di sana? Dalam teks tu. Jawab cikgu, sesiapa sahaja. Siapa nama wakil rakyat kamu? Seorang saja tu. Hello. Siapakah? Yang berhormat Yusuf. Yang berhormat Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Okey. Tolong ingat tu, bukan ramai pun wakil rakyat seorang. Belum lagi masuk sana yang berhormat Datin Koni. Okey, so itu wakil rakyat. Kemudian kamu lihat di lapisan terakhir paling bawah ialah penduduk kampung ataupun buruh. So di sini kamu punya contoh-contoh golongan penduduk kampung ni terdiri daripada imam, guru agama, peniaga, kaki tangan syarikat ataupun kaki tangan awam. So di sinilah letaknya lapisan dalam ini adalah susun lapis masyarakat yang terdapat dalam SBKL. So dia sebenarnya lebih mudah kan sebab dia ada 5 kan. So kalau soalan tanya tentang susun lapis masyarakat dalam SBKL, soalan tu secara umum minta susun lapis masyarakat dan peranan setiap susun lapis, kamu senang setiap isi kamu tu terdiri daripada satu lapisan ni lah. Dan bagilah contoh. Kalau macam dalam Sulalatus dia ada susah sikit sebab dia ada berapa lapis? Ada berapa lapis dalam Sulalatus? 4. Okey, apa tu calet? Paling atas apa? Raja. Bukan raja, diraja ya. Diraja. Kamu kena guna istilah diraja. So beza kalau SBKL dia golongan raja. Tapi kalau dalam Sulalatus golongan diraja. Okey. Itu susun lapis pertama di SS. Kedua golongan bangsawan. Okey, betul. Betul. Ketiga rakyat atau orang merdeka. Orang merdeka. Yang keempat paling bawah Hamba. Okey, betul. So kamu kena pandai beza Sulalatus lain dengan SBKL. Tu kamu kena faham betul-betul. Okey, so ini setelah kamu faham ini susun lapis masyarakat ini baru kamu akan lihat apa peranan setiap susun lapis ini. Okey, sekarang kita teruskan calet. Okey. Ini peranan umum lah kan calet? Ya, peranan umum. Okey, silakan. Okey. Bagi golongan raja, peranan umum bagi golongan raja ialah sebagai contoh Duli Yang Maha Mulia Sultan di Calet, kamu belum sebut apa peranan dia. Oh.
lambang perpaduan dan masyarakat. Peranan Hah? peranan bagi golongan raja ialah sebagai lambang perpaduan dan masyarakat. Mana kamu jumpa dan ni? Lambang perpaduan masyarakat saja kan? Ya, Buang kamu punya dan. Lambang sorry, perpaduan masyarakat. Okey. Kamu kena sebut dulu. Kalau soalan tu dia secara umum, kamu kena sebut dulu. Golongan apa? Okey. Golongan apa? Apa peranan dia? Okey. Baru kamu nyatakan dia punya contoh. Okey. Tapi jangan lupa, bila kalau dalam soalan esei, kamu bukan hanya sebut golongan apa peranan dia dan contoh. Kamu mesti buat huraian dahulu kepada fakta kamu itu. Kan? Ya, Cikgu. So, apa yang ada di sini ni dia cuma ada fakta dengan contoh. Huraian tiada. So, kamu punya tanggung jawab memastikan setiap fakta kamu itu mesti ada huraian fakta. So, huraian fakta kamu tu, cikgu sampaikan maklumat paling penting ni untuk kamu. Untuk dalam SPM semester 2, kalau pemarkahan tu dia macam ni. Untuk yang ada ikut kelas cikgu pada minggu lepas, di situ cikgu ada terangkan. So sebenarnya dalam kelas KMK kamu boleh join setiap Jumaat, setiap Sabtu, setiap Ahad. 3 hari berturut-turut tu pukul 3.30 petang memang ada kelas live KMK lah. Okay? So untuk menjawab semester 2, apa yang perlu kamu beri dalam jawapan kamu ialah fakta, huraian fakta, contoh. 3 benda. So, kesimpulan kecil tu sebenarnya kalau kamu tidak bagi pun tidak apa. Janji dalam huraian kamu itu, huraian fakta kamu itu, huraian pro kamu itu, kamu ada mengaitkan dengan aspek pembangunan. Okey? Boleh faham? Faham? Okey, so maksudnya fakta 1 markah, huraian itu 2 markah. 2 markah. Contoh 1 markah. So 1 fakta, 2 huraian, 1 contoh. 4 markah lah. So make sure bila kamu menghurai itu, kamu jangan bagi definisi kepada fakta. Itu pesanan daripada saya punya mentor lah, cikgu yang memang sudah lama melibatkan diri dalam bidang pemeriksaan semester 2. Jadi kita ikut ajaran guru tu, jangan bagi definisi tetapi kamu bagi huraian tentang apa pentingnya fakta kamu itu. Lebih kurang begitulah. Mary, boleh faham Mary? Boleh, Cikgu. Okey. So, bila kamu sudah bagi huraian pro itu, maksudnya kalau kamu tidak bagi kesimpulan kecil pun tidak mengapa sebab cikgu pernah cakap dahulu juga dengan kamu. Kesimpulan kecil tu dia berperanan sebagai backup. Ada kan cikgu cakap? Ada kan Angel? Dia berperanan sebagai backup. So, kalau kamu rasa kamu sudah terbiasa tulis kesimpulan kecil, tidak apa. Kamu teruskan sahaja. Manalah tahu kadang-kadang di dalam kamu menulis huraian pro itu, kamu lupa sebut negara untuk soalan bahagian C. So at least di bahagian kesimpulan kecil, kamu sentiasa ingat kamu kena sebut negara. So itu akan menyelamatkan kamu lah. Penyelamat. Okay? Sebab kalau kamu... Ya Mary. Sorry, Cikgu. Jadi maksudnya kalau lah contoh di huraian fakta saya kan saya tidak marka di sana, tapi saya di dalam kesimpulan kecil saya ada kasih sentuh pasal negara. Jadi dikira macam kena tolak marka kah apa atau macam tidak marka yang kena tolak? Dia kalau kamu di kesimpulan kecil kamu ada kaitkan dengan negara, maka kamu akan dapat markah lah. Tapi walaupun kalau fakta saya salah. Iya, sebab itu cikgu kata dia kesimpulan kecil ni sebagai penyelamat kepada calon, penyelamat. So mungkin selepas ni, tadi di awal-awal kelas cikgu ada cakap, kita akan cuba habiskan, kita akan pastikan kita punya perbincangan untuk teks ini akan selesai paling lewat minggu depan. Kita akan off sudah. Selepas minggu depan tiada sudah, no more pembentangan tiada sudah. Apa akan berlaku dalam masa bermula daripada 20 hari bulan itu ialah dia sudah gerak gempur USM kepada kamu. Latih to be menjawab soalan. Okay? So
pastikan kalau kita tidak sempat bentang semua pun bahan tu akan di-share lah kepada kamu, akan di-share. So don't worry. So kamu kena cepat sendiri, kena ingatkan diri sendiri, saya kena pastikan saya akan kuasai semua tajuk. Okay, jangan tunggu cikgu untuk ingatkan. Sekarang ni tiada sudah, sebab masa kamu untuk exam tinggal lagi lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu. So kita tidak mau kamu tiada kemahiran menjawab di sana. Okay? Okay, so untuk soalan Mary tu, sekarang bila kamu akan buat gerak gempur latih to be menjawab tu nanti, kamu kena cuba memastikan diri kamu sudah mahir menggunakan aspek pembangunan pada bahagian huraian. Okey? Boleh kan? Boleh cikgu. Ya, Dana. Contohnya kan cikgu, saya buat yang huraian fakta tu kan cikgu, lepas tu kesimpulan kecil saya tidak buat. Dapat markah aja kata cikgu. Dapat janji, kamu boleh dapat 2 markah penuh. Janji dalam kamu punya ayat huraian itu kamu memang kaitkan dengan aspek pembangunan. Okey, itu kamu kena ingat betul-betul dalam minda kamu. Untuk semester 2, ayat huraian kamu itu dia akan mengaitkan terus dengan aspek pembangunan. Kalau itu soalan A, artinya dalam huraian kamu itu kamu mesti guna perkataan seseorang insan, seseorang individu. Okey, jangan pula guna masyarakat, sebab itu sudah bukan pembangunan insan, itu pembangunan masyarakat. So kalau bahagian B, pembangunan masyarakat, kamu akan guna perkataan masyarakat di dalam ayat huraian kamu. Okey, so katakanlah soalan tu tentang, kalau kamu tengok contoh bahan yang cikgu share, yang cikgu bentang masa live class cikgu hari Ahad lepas, kamu nampak di sana dengan jelas macam mana cikgu masukkan perkataan negara itu di dalam ayat huraian pro. Okay, so di sana dalam ayat huraian pro tu, untuk pembangunan negara, keywords kamu untuk menunjukkan dia pembangunan negara ialah perkataan rakyat dan negara itu sendiri. Kan? Adakah kamu sini ada pergi tengok itu kelas live cikgu? Kalau kamu tidak masuk pun tidak apa. Adakah kamu pergi tengok balik tu video? Ada cikgu. Ada Okay, cikgu. Mary saya yakin lah. Selek pun saya yakin. Selek ada masuk kelas. Mary ada masuk kelas. Angel ada masuk kelas. Okay, so kalau Esther pun ada masuk kelas dengan Marilina, ada beberapa lah masuk kelas. Kamu lihat di sana, kamu mesti lihat. Kalau kamu belum tengok tu video, lepas ni kamu pergi tengok. Sebab itu adalah cara menjawab yang sangat lengkap sudah itu. Okay, bila kamu jawab seperti itu, fakta dan huraian pro kamu seperti itu, dan kamu sokong dengan contoh, okay, maka kesimpulan kecil tidak payah pun kamu sudah dapat markah penuh 4 untuk setiap isi. Oh, okey cikgu. So sekarang artinya, konsep kamu fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh. Cuma make sure di bahagian huraian mesti kait terus dengan aspek pembangunan berdasarkan soalan. Okey ya? Okey cikgu. Okay, so thank you. So berbalik kepada Charlotte. So di sini, Charlotte, bila kamu bagi fakta, sebab soalan ni umum, bila kamu bagi fakta, sebut golongan apa, terus sambung dengan peranan dia. Macam kata, golongan raja berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat. So di dalam ayat huraian kamu, apa akan jadi ialah kamu akan nyatakan golongan raja itu terletak pada lapisan yang keberapa? Ya di mana? Lapisan paling Atas. So golongan raja merupakan golongan yang terletak dalam lapisan paling atas dalam susun lapis masyarakat. Okay, baru kamu nyatakan, tambah huraian kamu, raja ini berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat kan? So ayat huraian pro kamu ialah kamu nyatakan apa pentingnya raja itu sebagai lambang perpaduan masyarakat. Apa pentingnya perpaduan? Okay, itu akan kamu kaitkan dengan rakyat kan? Dengan negara kan? Cikgu, sorry ya Charlotte, cikgu ambil dulu isi ini sekejap. Okay, so Bila artinya, cikgu saya tidak faham pun. so artinya dalam ayat jawapan, raja harus berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat kerana perpaduan dalam kalangan rakyat,
Nampak tuh, cikgu sudah guna rakyat kan? Oke, perpaduan dalam kalangan rakyat sangat penting bagi memastikan keharmonian hidup dalam negara kekal terpelihara. So, apa dua perkataan yang kamu nampak di sana yang menggambarkan kamu punya huraian tu terus kaitkan dengan aspek pembangunan? Apa dua perkataan? Rakyat dan negara. Okey, pandai. Betul. Betul, Dena, Selek, Mary. Okey, so itu cara kamu. Angel ada sebutkan, saya tidak dengar. Tiada Boleh juga. faham? Boleh faham sudah tu konsep tu kan? Terus macam tu. So kemudian contoh, kamu bagilah contoh ni, yang biru ni. Dulu yang Maha Mulia Sultan dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat. Baca habis. Tulislah ni habis. So lepas tu, KK tak payah buat pun tidak apa. Sebab pada bahagian huraian pro kamu tadi, kamu sudah nyatakan apa pentingnya raja itu sebagai lambang perpaduan masyarakat. Tapi ingat, kamu guna perkataan rakyat dan raja. Okey, Esther ada soalan? Brenda, Tiada cikgu. fahamkah Esther? Faham juga lah. Ada soalan tu kalau macam tu Esther, ada perkataan lah di hujung tu? Ya Ada cikgu. apa? Tidak? Okey. Tapi kalau kamu rasa kamu lebih secure dengan kesimpulan kecil, just teruskan. Okay? Just teruskan. Tidak ada masalah pun. Okay? Okay. So kita akan teruskan. Teruskan pembentangan. Cuba baca ayat fakta tu. Ayat macam mana kamu jelaskan peranan tu. Masuk pada isi pertama. Bentang balik isi satu. Alamak. Okey. Golongan raja yang berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat Nokta ya. penting. Penting. Okey, mau sambung penting. Okey, silakan. Oh, mau nokta lah cikgu. Kalau cikgu akan noktakan di situ. Itu ayat fakta. Okey. Teruskan. Nokta. Golongan raja penting. Ni, ayat huraian pro ni kan? Enggak tahu cikgu. Ya, sebab kamu sedang mengolah tu. Dia buat ayat huraian pro tu kan, Selek? Ya cikgu, terbiasa sudah. Tidak apa, baguslah. Cuba teruskan. Tapi kalau kamu bagi ayat huraian, nyatakan dahulu raja tu di lapisan mana. Baru kamu sambung dengan kepentingan perpaduan. Okey. Cuba. Cikgu bagi ayat lagi. Bagi apa? Contoh ayat lagi cikgu. Tidak mau. Allah. Minta Mary lah. Cikgu mesti tes pelajar. Cikgu sudah sebut tadi. Cikgu tidak mau ulang balik. Okey, cikgu. Minta Mary kah, Selek kah? Selek, cuba ulang macam mana mau menjelaskan ayat huraian tadi. Nyatakan golongan raja itu berada di mana, baru nyatakan apa pentingnya peranan raja sebagai lambang perpaduan masyarakat. Coba Selek. Cukup buat ayat kah? Ya, coba. Golongan elit. Why elite? Ini golongan raja masih. Golongan raja yang berperanan berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat. Ayat fakta, ayat huraian. Tidak dapat tangkap kata di Selek? Tidak cikgu. Okey, tidak apa. Kita coba tanya Mary. Mary, Ya cikgu. coba Mary buat ayat huraian. Perpaduan sesebuah rakyat penting agar keamanan dan kesejahteraan sesebuah negara kekal terpelihara. Terima kasih Mary. Mary pergi ayat kedua tu, ayat huraian. Ayat pertama huraian kena nyatakan raja tu berada di lapisan mana. Okey cikgu. Okey. Jadi Coba, maksudnya coba balik Mary.
ayat huraian ayat fakta raja yang berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat. Raja berada di lapisan pertama dalam susun lapis masyarakat SBDKL, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Lepas tu perpaduan rakyat rakyat yang bersatu padu penting agar keamanan dan kesejahteraan sesebuah negara kekal terpelihara. Okey, begitu Mary. So itu boleh dapat 2 markah. Okey? Dapat sudah tangkap Selek? Dapat juga. Okey, Charlotte? Dapat. Dapat juga, kau kata hilang lagi. Okey, yang lain-lain dapat tangkap? Apa yang Mary cakap tu? Respon dulu. Dapat juga. Dapat juga. Dapat. Okey, so itu cara kamu menjawab untuk bahagian peranan. Okey, so sekarang kita teruskan. So contoh tu tadi cikgu rasa jelas sudah. Okey, Charlotte. Ya, cikgu. Okey, cuba baca terus itu contoh peranan golongan raja dan kamu sambung pada isi seterusnya. Start dari raja kah? Iya, baca dia punya contoh peranan tu. Okey. Golongan raja berperanan sebagai lambang perpaduan masyarakat. Raja berada di lapisan yang pertama dalam susun lapis masyarakat saudagar besar dari Kuala Lumpur. Rakyat yang bersatu padu penting agar sesebuah negara kekal terpelihara. Keamanan sesebuah negara kekal. Keamanan sesebuah negara kekal terpelihara. Contohnya seperti Duli Yang Maha Mulia Sultan dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat di Lembah Tualang, khususnya masyarakat Kampung Pulai seperti Penghulu Mahmud, Encik Muhammad, Datuk Tan dan sebagainya. Kehadiran baginda mencemar Duli ke Kampung Pulai disambut dengan penuh meriah sebagai tanda hormat. So di sini mungkin di dalam ayat contoh ni kamu boleh tambah untuk menampakkan perpaduan itu ialah masyarakat Kampung Pulai bekerja sama membuat persiapan menyambut kedatangan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Tambah ayat tu. Okey? Sebab kita ingin nampakkan perpaduan tu kan. So dalam ayat contoh ni belum nampak lagi perpaduan tu sangat kan? Betul ke tidak? Betul ke tidak Selek sedang kusyuk tu melihat membaca jawapan contoh. Kurang nampak kan Selek di situ perpaduan kan? Ya, cikgu. So kamu kena tambah sikit situ. Masyarakat Kampung Pulai bekerja sama membuat persiapan menyambut kedatangan Duli Yang Maha Mulia Sultan ke Kampung Pulai. Bila perkataan bekerja sama tu kita nampak perpaduan. Okey? Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Okey, teruskan untuk isi seterusnya. Salat. Golongan yang kedua ialah golongan elit yang berperanan sebagai wakil raja sebagai penguasa di sesebuah wilayah. Golongan elit berada di lapisan yang kedua dalam susun lapis masyarakat saudagar besar dari Kuala Lumpur. Terus huraiannya. Cikgu saya tidak tahu huraian. Buka kepada kawan. Minta kawan bantu kamu. Siapa kamu mau? Ada banyak nih kawan di sini. Kamu ada, Zulika pun ada, Chris pun ada, Teresa. Panggil saja. Sama-sama belajar. Ebil. Okey, Ebil. Padalina pun ada di sini. Boleh bagi saya satu huraian. Ebil? Sudah cikgu.
Siapa left? Fidelina? Adelina. Oke, Azrina pun Ya, ada. Fidel. Azrina pun ada nih. Bill, mana kamu? Guys, ada suara Oke. saya juga. Ada. Apa soalan dia tadi? Huraian untuk apa pentingnya tunah? Wakil raja Huraian sebagai untuk- penguasa tuh. Golongan elit. Cepetan. Bill. Jap juga, saya pikir dulu. Selek, kamu coba pikir ayat huraian untuk fakta 3. Kita akan kasih prepare supaya laju. Azrina, Ya, Cigo. tolong sediakan ayat huraian untuk fakta 4, oke? Oke. Oke, lepas tu Esther, mana Esther masih ada kah? Esther keluar sudah. Cikgu, Cikgu. kalau wakil raja sebagai penguasa di sebuah wilayah penting agar pengurusan akan menjadi lebih lancar untuk negara tersebut. Nah, untuk negara tersebut. Ada sudah clue kamu di situ tuh, agar pengurusan wilayah itu dapat ditadbir dengan lebih lancar bagi membolehkan pembangunan sesebuah negara turut diperkembang. Lebih kurang begitu. Mesti kamu guna perkataan negara itu dengan betul, ya? Oke, cikgu. Coba ulang balik. Wakil raja sebagai penguasa di sebuah wilayah penting bagi melancarkan pengurusan sesebuah wilayah agar negara apa tadi tuh? Pembangunan. Agar perkembangan negara apa tadi juga? Pembangunan negara dapat berjalan lancar. Oke? Oh, gotcha. Oke, thank you Ebil. Ebil faham sudah konsep tuh. Oke, so untuk isi 5, cikgu bagi dulu terus supaya cepat kita jalan. Rosen? Ya, Cigo. Oke, Rosen tolong pikir ayat huraian untuk fakta 5 yang penduduk kampung menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Oke? Oke, Cigo. Cigo, Oke, yang so- apa tuh, Pak Cigo? Golongan elit kan, Cigo. Kalau guna pembesar wilayah sebagai macam penguasa wilayah, Putuslah Rosen. dan sebagai wakil raja sebagai penguasa di sebuah wilayah, Cigo. Boleh nggak tuh, Cigo? Rosen, suara kamu putus-putus. Boleh type di ruang chat? Rosen? Alah, Ya, Rosen, Cigo. suara kamu Rosen, suara kamu putus. Tolong tulis soalan kamu di ruang chat, nah. Oke, Charlotte, sementara teruskan saja dulu. Nanti sekejap. So katakan kalau Rosen tu dia tidak dia terkeluar, so kita mesti ada backup. So Zulika. Ya, Cigo. Oke, lain kamu stabil kan? Oh ya. Oke, so kamu prepare untuk huraian untuk fakta 5 yang penduduk kampung menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Oke, Cigo. Oke, thank you. Kalau Rosen tidak dapat, ambil kamu ataupun akan ambil dua-dua lah. Oke, teruskan Charlotte untuk fakta 2 tadi. So, ayat huraian kamu, siapa yang cikgu minta tadi tu? Azrina kah Selek? Selek. Apa tuh? Apa nih sekarang? Untuk golongan elit kah? Oke. Golongan elit berperanan sebagai wakil raja sebagai penguasa di sesebuah wilayah. Wakil raja sebagai penguasa di sesebuah wilayah penting bagi melancarkan pengurusan sesebuah wilayah agar pembangunan
negara dapat berjalan lancar. Mhm. Contohnya seperti orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman merupakan pembesar di wilayah Tualang yang begitu berpengaruh. Beliau memegang gelaran orang kaya wilayah Tualang. Penguasaan dan pengaruhnya diteruskan oleh anaknya Penghulu Mahmud yang telah dilantik sebagai orang kaya Indra. Okey, betul. Cuma tadi tu Charlotte jangan lupa nyatakan dalam ayat huraian tu, Oh ya, ayat pertama huraian Super nyatakan complex. golongan elit tu terletak pada lapisan kedua ya. Ya, Cikgu. Sorry, saya Okey. lupa. Okey, teruskan yang ketiga. Yang ketiga ialah golongan saudagar. Golongan saudagar berperanan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Golongan saudagar berada di susun lapis yang ketiga. Golongan saudagar penting untuk agar masyarakat setempat. Betul kata? Ayat kamu ada pembantu tu, si Sele akan bagi ayat huraian. Kamu ingat tak Okey. cikgu sudah appoint kawan-kawan? Okey, silakan Yot. Silakan Sele. Sele, silakan. Ayat huraian untuk golongan saudagar menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Peluang pekerjaan penting kepada rakyat agar dapat menjamin kehidupan dan pendapatan masyarakat. Okey kata cikgu. Kenapa guna masyarakat tu Sele? Meningkatkan taraf hidup rakyat. Alright? Meningkatkan taraf hidup rakyat, seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Sambung, catat di sana. Dan Sele lupa bagi tahu golongan saudagar tu pada lapisan keberapa, Sele? Kan Sele? Kan Charlotte sudah cakap kan tadi. Jangan kamu anggap saja dia belum cakap sebab ayat huraian memang kamu punya kan? Okey, kamu sudah tambah ayat yang cikgu bagi tu? Belum Sudah? lagi cikgu. Belum Okey, lagi. cuba tambah. Lepas ni cikgu mau dengar kamu baca balik. Untuk pembangunan negara, ini perhatian kepada semua pelajar sementara Sele membetulkan ayat huraian. Elakkan kamu guna perkataan masyarakat. Elakkan. So, bila di negara, keywords kamu dua saja cikgu sebut tadi. Kalau bukan rakyat, terus guna negara. Okay, so kalau kamu kata meningkatkan taraf hidup, jangan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tapi terus ubah masyarakat tu kepada rakyat. Konsep dia sama juga macam dalam pembangunan masyarakat, cuma bilik kamu sekarang bukan lagi dalam masyarakat kan, bilik kamu dalam negara. So gunakan perkataan yang menunjukkan itu adalah pembangunan negara. Takut-takutnya kalau kamu guna masyarakat nanti kamu tidak markah bahagian huraian. Faham kan? Faham. Okey, Sele. Baca ayat huraian fakta. Golongan saudagar berada pada susun lapis yang ketiga. Peluang pekerjaan penting kepada rakyat agar taraf kehidupan rakyat meningkat dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi. Negara. Negara. Okey, jangan tinggal tu perkataan negara, Sele, tolong. Markah tu di situ, okey? Okey, Sele. Okey, cikgu. Okey, semua pelajar ambil balik apapun ayat huraian yang telah dibincangkan, kamu ambillah, jangan kamu tidak ambil sebab untuk hari ini cikgu mahu kamu selain buat itu nota ringkas, cikgu mahu kamu buat jawapan, kerangka jawapan kamu untuk soalan ini yang umum. Peranan bagi setiap susun lapis masyarakat dalam novel SPKL. Kamu cuba tunjukkan bagaimana cara kamu menjawab soalan itu dalam bentuk kerangka macam biasa cikgu minta tu, supaya cikgu nampak kamu betul-betul faham macam mana cara menjawab yang matang. Okay? So make sure kamu dengar macam mana kawan kamu persembahkan ayat huraian fakta itu. So select tadi golongan elit
terletak pada golongan saudagar terletak pada susun lapis yang ketiga, dan peranan golongan saudagar ini untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat penting agar golongan rakyat dapat dapat meningkatkan taraf hidup mereka, seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Okey, itu cara menjawab untuk ayat huraian. Bolehkah murid-murid? Baru clear. Baru clear. Okey murid-murid, Teresa, respon sikit kamu orang. Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Ya. Boleh cikgu. Okey, so ada soalan? Setakat ini tiada. So cikgu harap take note kamu orang, kamu punya tugasan hari ini bukan hanya membuat nota ringkas, cikgu mau tengok kerangka jawapan kamu untuk soalan ini. Okey? Okey, so teruskan. Thank you, Sele. Ayat fakta 4, lapisan keempat. Golongan profesional. Okey. Ada yang buat huraian kah untuk golongan profesional? Ada, Cikgu Azrina. Okey. Golongan profesional berperanan untuk membantu dan mengurus kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Cikgu Azrina. Golongan profesional berada pada susun lapis yang keempat. Peranan golongan profesional yaitu membantu dan mengurus kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, penting agar melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dan keharmonian sesebuah negara. Boleh ulang balik, Cikgu Azrina? Peranan golongan profesional yang membantu dan mengurus kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, penting agar melahirkan rakyat yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dan keharmonian sesebuah negara. Okey, cikgu buka kepada komen. Thank you, Cikgu Azrina. Buka pada komen. Brenda ni line dia okey kan ni? Teresa. Cik, okey tu cikgu. Okey sejak tu Azrina cuba tulis tu ayat huraian kamu di ruang chat. Yang cikgu dengar tadi, dia kata untuk melahirkan masyarakat melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab kah? Kan? Ya, cikgu. Azrina, kenapa masih guna masyarakat? Cikgu, bukan susun lapis dalam pembangunan masyarakat. Astaga, kenapa cikgu masih... Astaga, kenapa kamu orang diam-diam tadi? Betul bahkan. Cikgu terbawa-bawa dengan kelas live cikgu pembangunan negara. Iya, bahkan kita ada masyarakat. Hairan. Kenapa Azrina tidak mention dari awal? Astaga, selek pun iya saja. Minta maaf, betul kita masih dalam pembangunan masyarakat. Di kepala cikgu kan cikgu pembangunan negara sebab kelas live cikgu KMK hari Ahad pembangunan negara. Oh ya kan, pembangunan masyarakat. Itulah kamu, cikgu salah, cikgu hanyut, kamu pun semua ikut hanyut. Aduh. Makan tumpan saja cikgu. Nah. Kamu karena betul kan cikgu kalau cikgu salah. Sorry, cikgu minta maaf, cikgu salah. Salah bilik cikgu nih, bilik orang lain cikgu pergi masuk. Minta maaf, terima kasih Azrina sebab sangat peka. Ya, betul. Alah, hai Selek, kenapa kau hanyut dengan cikgu ni Selek? Cikgu. Ya. Jadi kita salah dari golongan raja lah nih kan? Ya, kita salah dalam ayat huraian. So jangan guna negara lah dalam aspek pembangunan, jangan guna negara, guna masyarakat. Ya, itu sahaja. Selebihnya ayat huraian itu betul, cuma konsep pembangunan kita yang salah. Kalau jadi macam tu mati kita, hilang 2 markah kamu Okey. So pastikan dalam ayat huraian kamu buang itu negara, kamu buang itu rakyat, tapi kamu ganti dengan masyarakat. Okey? Minta ampun, minta maaf. Okey, terima kasih Azrina. Azrina juga lah. Yang cikgu mau pinjamlah mata Azrina ni.
Kalau macam tu ayat huraian Azrina tu betul lah sudah kan? 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 Iya. Jangan kita bilang salah, mati kita. Nah, cigu dalam sinyak. Ya, kau punya hanyut juga sama kami. Nasib baik dah lemas. Okey, silakan calet isi yang kelima. Okey, so anda contoh tu dulu. Azrina ada permintaan dari si calet, tolong dia ulang kau punya ayat huraian, dia bilang. Tolong ya. Ulang kah type cikgu? Ulang dulu, nanti baru kamu type. Okey. Peranan golongan profesional iaitu membantu dan mengurus kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, penting agar melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dan keharmonian sesebuah negara. Dia guna negara sudah. Azrina, kau betul sudah tadi. kau karam balik. Hanyut balik si Azrina. Tadi dia betulkan kita. Masyarakat. Iya, Nanti Azrina type kasih betul sudah. Cuma mungkin di sini sebab dia punya kepentingan peranan tu adalah mengurus kehidupan masyarakat. So mungkin ayat huraian tu kita boleh jadikan agar dapat memastikan kehidupan masyarakat lebih terurus dan teratur sekaligus membawa kepada kerukunan ataupun keharmonian masyarakat. Gitu. Okey Azrina? Okey, cikgu. Dapat tangkap ke apa cikgu cakap tu Azrina? Dapat kan? Dapat, cikgu, dapat. Okay, thank you. So, continue dengan contoh tu, calet. Untuk golongan profesional, Yes. okay, perlu sebut dari awal nggak cikgu? Contoh, sayang. Contoh. Okay, contohnya seperti Syaril sebagai peguam kepada keluarga Encik Muhammad telah menguruskan segala hal berkaitan undang-undang yang melibatkan Encik Muhammad seperti urusan pembelian tanah dan pembahagian tanah pusaka keluarganya mengikut sistem Parait. So, kamu nampak di sana kan bagaimana golongan profesional itu, yaitu lawyer. So, di mana, macam mana kamu bilang, kenapa ada lawyer di sini? Sebab di awal-awal slide tadi, kalau kamu tengok di sini, kamu nampak dalam lapisan keempat tu, golongan profesional, kamu ada pegawai daerah, kamu ada peguam, kamu ada wakil rakyat, kamu ada exco Johor. Betul kan? Betul kan? Respon cikgu bah. Betul. Cikgu, Enggak kedengaran. yang untuk golongan profesional tu, yang golongan pegawai Felda tu? Kalau pegawai Felda, dia di sinilah. Golongan profesional kan dia pegawai kan? Okay. Tapi pegawai Felda, siapa nama dia? Ada nama? Dah bahasa jumpa tu. Tapi kalau untuk golongan profesional, kita kalau boleh kita fokus kepada inilah. Okey, pegawai daerah. So macam tadi jawapan contoh yang diberi oleh caleg tu tentang tentang lawyer tu kan, peguam tu kan. So kamu kalau mau ambil peguam boleh ambil peguam. Tapi kalau kamu ambil pegawai daerah kah, wakil rakyat kah pun boleh. Terpulang dengan kamu mana di antara 4 watak tu di sini, 4 contoh watak tu yang kamu akan ambil sebagai contoh kamu dalam ayat contoh. Okey, tidak semestinya kamu ambil peguam lah. Tapi memandangkan caleg sudah bagi pun peranan peguam tu kan, sebab sebenarnya peguam tu dia lebih menonjol di antara semua di situ. Dia muncul, dia punya peranan ketara sangat muncul dalam pembahagian harta pusaka milik keluarga Encik Muhammad tu kan. Kan dia hadir di situ semasa upacara pengagihan. Okey, so kamu akan ambil itu. Faham? So jangan kamu confuse, kenapa? Dari mana caleg dapat golongan profesional? Sebab di awal-awal ni kita sudah nyatakan antara contoh golongan profesional ialah pegawai daerah, peguam, wakil rakyat dan exco Johor. Ya. Kalau soalan tu tiba-tiba tanya soalan tunggal, huraikan peranan golongan profesional yang terdapat dalam novel SBKL, maka maksudnya kamu kena bagi 5 isi. Jadi semua watak itu kamu kena analisis lah, kena cari tahulah apa peranan dia. Okey, jelas? Jelas. Right, so sekarang kita balik. Okey, sini. Okey, ayat. Sekarang kamu masuk isi yang kelima. Untuk penduduk kampung, siapa yang buat huraian? Azlen.
Rosen ada, Zulika pun ada. Hello, Cigo clear sudah? Okey, sudah. Okey. Dan lu kok bercakap, lu bercakap. Sorry. Saya ingat Udah Bang, relax. Okay. Golongan penduduk kampung berperan untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Go on, Rosen. Boleh saya bercakap? hello, lagi Cigo. Ya, teruskan. Okey. Penduduk kampung berperanan menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Penduduk kampung berada di lapisan yang kelima. Pembangunan penting bagi melahirkan sebuah negara yang maju dan dipandang tinggi. Misalnya, Pak Salim merupakan peniaga kedai runcit, Ali membantu Cik Pontima menjaga ladang orkidnya, Iman Saat dan Lebay Marum mengajar penduduk kampung mengaji, Sarip menjadi pemandu JKR, Pak Husin menjadi penjual ikan di pasar. Okeylah, jadi ikan. Okey, Rosen. Ayat huraian pro kamu tadi tu macam mana? Pembangunan penting bagi melahirkan sebuah negara yang maju. Kenapa kaitkan dengan negara, Rosen? Elakah guna negara kalau tersalah bilik tiada markah tu? Okey juga. Paham. Pembangunan masyarakat kan juga. Pembangunan masyarakat. Okey. Coba. Pembangunan masyarakat Pembangunan masyarakat penting bagi memajukan sesebuah negara. Begitu juga. Masih lagi negara. Okey. Rosen pergi. Okey juga. Betul. Pembangunan masyarakat penting bagi penting demi kemajuan masyarakat. Pergi susun ayat dulu sementara kami panggil Cikgu Zulika. Boleh? Boleh juga. Okey, fikir dulu. Okey, Cikgu Zulika. Ya, Cigo. Baca ayat huraian kamu. Penduduk kampung terletak dalam susun lapis yang kelima. Menyumbang kepada pembangunan masyarakat penting agar dapat memudahkan urusan dan membantu masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Jangan terus menyumbang lah, ambillah ayat tu sikit, kasih letaklah ayat yang lengkap. Peranan penduduk kampung dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat penting agar baru kamu sambung, okey? Okey, Cikgu. Nanti ayat kamu tu gantung-gantung. Okey, cuba baca balik kamu punya ayat huraian tadi tu. Dengar yang lain. Peranan penduduk kampung sebagai penyumbang kepada pembangunan masyarakat penting agar dapat memudahkan urusan dan membantu masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Okey, saya nampak sudah gambaran di sana. Kamu kena lihat ayat huraian kamu itu, dia sebenarnya boleh menggambarkan ayat contoh kamu. So, kamu lihat contoh kamu tu, di situ ada Pak Salim, peniaga kedai runcit. Okey, katakanlah kamu ambil peniaga kedai runcit tu. Apa pentingnya ada peniaga di situ? Apa peranan peniaga tu dalam kehidupan masyarakat? Apa pentingnya peranan Imam Saad dan Lebay Ma'ruf tu untuk mengajar penduduk kampung mengaji? Kaitkan. So mungkin di sini peranan penduduk kampung dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat penting. Kita boleh ambil ayat Zulika tu tadi. Dalam memastikan kehidupan masyarakat lebih terurus. Lebih kurang begitu kan Zulika? Ya, Cikgu. Lebih teratur atau terurus sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan keperluan kehidupan dalam aspek ekonomi dan juga sosial. So kamu nampak ekonomi dan juga sosial. Ekonomi itu macam inilah peniaga kedai runcit kan. Kalau sosial tu dari segi pendidikan ilmu agama dia akan membentuk sasiah. Okey, boleh faham? Okey, Cikgu. Boleh juga. Boleh ulang dari part yang lebih terurus sekaligus
dapat memenuhi keperluan dari segi ekonomi dan sosial, ya Kak Cikgu? Keperluan hidup masyarakat daripada Sorry, aspek Cikgu. Okey, saya ulang dulu. Ayat saya tetap lanting sudah tu. Peranan penduduk kampung sebagai penyumbang kepada pembangunan masyarakat penting agar dapat memastikan kehidupan masyarakat lebih terurus dan memenuhi keperluan hidup masyarakat dari segi ekonomi dan juga sosial. Boleh? Oke, Cikgu. Okay, thank you. Mana sudah Cikgu Rosen kita? Thank you Cikgu Zilika. Cikgu Rosen. Rosen. Hilang sudah mungkin si Rosen ni. Okay, tidak apa. Teruskan Charlotte. So kita sudah selesai untuk yang umum ni kan Charlotte? Ya, selesai yang untuk yang umum. Saya perlu cakap yang contoh dan nilai tak Cikgu untuk penduduk kampung? Tidak payah, Rosen sudah baca tadi. Okey. Okay, ada soalan daripada para pelajar untuk tajuk yang ini. Ini adalah analisis umum peranan setiap golongan susun lapis masyarakat. Ada apa-apa soalan? Jika tidak, kita akan minta Charlotte teruskan. Respon? Saya. Ya, Brenda. Akhirnya si Brenda tembus di udara. Hai Brenda. Diamlah kau Brenda, kau tanya, saya tidak dapat jawab. Ada Cikgu Denalia juga bantu kamu tu. Ya Brenda, okey. Kalau apa kan fakta begini, golongan tulis golongan ada, lepas tu tulis dia punya Cikgu. Putus suara kamu. Coba ulang balik. Dengar tapi putus-putus Brenda. Kok kamu begini? Ulang balik Brenda, ulang balik. Kalau putus juga maka Brenda tulis saja di ruang chat. Coba ulang balik. Sungguh-sungguh sudah Cikgu ni mendengar. Okey. List. Nah, maksudnya Brenda kamu kena tulislah. Kena tulislah Brenda, memang putus. Kan Charlotte? Sayang, baru dia tembus di udara, suara dia jadi alien. Tidak apa Brenda, terima kasih sebab muncul. Kamu tulis saja soalan kamu di ruang chat, nanti memang akan dibaca dan dijawab ya. Angel, ada apa-apa soalan? Tidak juga Cikgu. Ya. Oke, kita tunggu soalan dari Brenda tu muncul di ruang chat. Oke, yang lain tidak soalan? Tidak, Cikgu. Tiada, so kita akan teruskan. Charlotte teruskan ah. Okey, kita teruskan. Mana peranan golongan raja? Terus masuk peranan golongan elit kan ni? Okey, kita masuk untuk peranan golongan elit. Okey, sorry. Sebenarnya cikgu sedang deal untuk memanggil penceramah jemputan untuk bagi bengkel teknik menjawab kepada kamu. Sorry, cikgu terleka seketika. Teruskan. Kenapa Cikgu? Lompat-lompat setepak. Jangan, ada tajuk kedua ni. Si Abigail mau membentang ni. Abigail, besok-besok lah kau lama sini. Okay, next is golongan elit. Macam mana nama baca ni? Ni peranan dia kan ni? Jadi kalau bukan peranan apalah tu? Oh. Okay. Ingat kalau golongan elit atau golongan bangsawan atau golongan pembesar, orang contoh watak kamu tiga ni sejak di dalam slide tu, ingat tengok betul-betul. Yang ada di sana orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman, ayah Encik Muhammad,
Orang kaya Indra Muhammad Saman bin Bendahara Muda, Datuk kepada Encik Muhammad, dan orang kaya Indra Penghulu Mahmud, Abang Encik Muhammad. 3 itu sahaja. 3 sahaja. Jangan kamu pandai-pandai kasih masuk Encik Muhammad di sana ya. Dia bukan golongan elit. Dia tidak bangsawan itu. Dia bukan golongan bangsawan. Walaupun dia dalam keluarga Encik Muhammad tu dalam keluarga yang sama, tapi dia tidak dianugerahkan gelaran orang kaya indera. Okey? So golongan elit atau bangsawan pembesar wilayah ini hanya tertumpu kepada mereka yang menerima gelaran orang kaya indera. Faham? Apa cikgu? Saya dengar tadi stuck. Wanatnya cikgu mau baca balik. Enggak nih, kalau golongan elit / bangsawan / pembesar, watak contoh kamu yang 3 tu saja. Okay? Jangan ambil Encik Muhammad sebab Encik Muhammad tidak dianugerahkan gelaran orang kaya indera. Oke. Okay? Hanya orang kaya indera yang kita kaji sebagai golongan elit atau pembesar atau bangsawan. Okay. Enggak sudah putuskan, Angel? Enggak sudah. Okey, teruskan Charlotte. Seperti campuran nih Cik. Tidak payah, sekarang teruskan sahaja. Okey. Peranan yang pertama ialah membantu dalam menguruskan perniagaan wilayah. Contohnya seperti sebelum Datuk Muhammad Saman bin Bendahara Muda meninggal, beliau merupakan seorang yang sangat berpengaruh di wilayah. Beliau juga adalah saudagar yang menguruskan perniagaan ayahnya, orang kaya indera Datuk Idris bin Muhammad Saman, iaitu biji timah. Okey, so di sini nih kita tambah sekejap. Sini kita sebut wilayah apa? Wilayah Tualang. Sebut nama wilayah dia. Okey. Okey. Teruskan. Okay, yang kedua ialah peranan golongan elit yang kedua ialah wakil raja sebagai penguasa di sesebuah wilayah. Contohnya seperti orang kaya indera Datuk Idris bin Muhammad Saman merupakan pembesar di wilayah Tualang yang begitu berpengaruh. Beliau memegang gelaran orang kaya wilayah Tualang. Penguasaan dan pengaruhnya diteruskan oleh anaknya Penghulu Mahmud yang telah dilantik sebagai orang kaya indera. Sama juga tuh, orang kaya indera. Ya, teruskan, Charlotte. Peranan yang ketiga bagi golongan elit ialah bertanggung jawab membangunkan masyarakat atau wilayah yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Contohnya seperti Penghulu Mahmud dilantik sebagai orang kaya indera di wilayah Tualang setelah ayahnya, yaitu orang kaya indera Datuk Idris bin Muhammad Saman meninggal dunia. Bertanggung jawab membangunkan wilayah Tualang dengan menyokong usaha adiknya Encik Muhammad yang ingin membuka syarikat Lombong Lembah Tualang di situ. Okey. Berbelit-belit lidah. Teruskan. Cepat sikit ayat, kita mesti dengar Abigail punya pembentangan juga. Okey. Seterusnya kita masuk peranan golongan saudagar. Peranan golongan saudagar yang pertama ialah menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Contohnya seperti Encik Muhammad, seorang ahli usahawan Melayu yang berjaya membawa perubahan ekonomi dan kemajuan masyarakat Kampung Pulai. Penubuhan syarikat Lombong Lembah Tualang telah membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan untuk penduduk Kampung Pulai. Sudin dilantik sebagai pegawai perhubungan raya, Azliah sebagai penolong setiausaha dan Saadia sebagai kerani. Kerana. Aduh, ini sekejap. Okey, sekejap cuba betulkan dulu. Kerani. Okey, jadi bila kamu bagi
isi menyediakan peluang pekerjaan tu, kamu mesti bagi contoh orang yang memperoleh peluang pekerjaan macam si Sudin ni sebagai pegawai perhubungan raya. Okay? Hafal 2 pun cukuplah. Right? Tak payah hafal 3 pun tak apa. Tapi contoh orang yang menerima peluang pekerjaan tu kamu mesti sebut. Okay, teruskan. Golongan saudagar yang ketiga ialah peranan golongan saudagar yang ketiga ialah mempertahankan status sosial. Contohnya seperti keturunan Syed dan Syarifah merupakan orang yang berdarjat. Ya. Sekejap, cikgu ada halangan sekejap. Okay. Kamu teruskan sahaja sehingga habis yang slide ini. Lepas tu cikgu secepatnya balik, okey? Okey. Mana sosial tu? Kamu pergi buka tu, itu ialah orang kowe, dia mau pergi servis yang kowe. berdarjat tinggi bagi masyarakat Melayu. Mereka berasal dari berasal dari negara Arab yang dikaitkan dengan keturunan Nabi. Syed Aris mempertikaikan hasrat istrinya Syarifah Mu'inah. Betul, Mu'inah. Untuk merapatkan hubungan antara Mahani dan Jahid karena tidak setaraf dan sekutu. Sekufu. Apa ni? Astaga, siapa buat type ni? Aduh. Aduh, sekutu lah pula. Okey. Peranan golongan saudagar yang ketiga ialah membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Contohnya seperti Tauke Chan memberi kerjasama dalam membantu mendirikan rumah teres 2 tingkat untuk orang-orang Cina yang tinggal menyewa di rumah di Pekan Kualang. Okey, so untuk golongan saudagar ingat otak kamu hanyalah 4 ini ya. Jangan masukkan otak lain. Kalau masuk salah sudah. Okey, seterusnya kita masuk kepada peranan golongan profesional. Golongan profesional yang pertama adalah peguam yang berperanan untuk memperjuangkan keadilan hak masyarakat. Contohnya seperti Peguam Syaril merupakan seorang peguam kepada keluarga Encik Muhammad. Beliau akan menguruskan segala hal yang berkaitan dengan undang-undang yang melibatkan Encik Muhammad seperti hal yang berkaitan dengan pembelian tanah dan pembahagian harta pusaka mengikut hukum parai. Golongan profesional yang kedua yaitu wakil rakyat yang berperanan untuk membantu menyelesaikan masalah rakyat. Contohnya seperti Yang Berhormat Muhammad Yusuf yang merupakan wakil rakyat di wilayah Kualang. Beliau bijak berbicara dan mendapat kepercayaan ramai, memahami rakyat dan menggunakan pengalaman dalam ilmu politik untuk terus mendapat sokongan dengan berusaha mengadakan pelbagai projek bagi membantu rakyat, antaranya kerjasama dengan Encik Muhammad untuk memindahkan Kampung Pulai ke rancangan Pelda. Memindahkan Kampung Pulai, memindahkan penduduk kan? Memindahkan penduduk. Okey. Jangan memindahkan Kampung Pulai, memindahkan penduduk. Okey, teruskan. Okey, golongan profesional yang ketiga yaitu pegawai daerah yang berperanan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Contohnya seperti pegawai daerah dan pegawai Felda datang ke Balai Raya Kampung Pulai untuk memberikan penerangan tentang penempatan penduduk Kampung Pulai ke tanah rancangan Felda. Golongan profesional yang seterusnya ialah Exco Johor yang berperanan untuk membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Contohnya seperti Encik Muhammad telah berjumpa dengan ahli Exco Johor dan secara tidak langsung rancangan ini telah memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk negeri Johor untuk meningkatkan kualiti dan taraf hidup. Okey. Okey, seterusnya kita masuk peranan penduduk kampung.
peranan penduduk bagi golongan penduduk kampung. Macam mana saya siapa ni? Okey, tidak apa. Untuk tajuk ni saya rasa pelajar boleh faham lah kan. Penduduk kampung ni, kamu punya contoh watak ialah imam. Peranan dia mengetahui sembahyang berjemaah. Contoh dia Imam Sa'ad lah. Dia mengetahui sembahyang berjemaah di surau Kampung Pulai. Golongan kedua, dalam penduduk kampung ni ada guru agama. Peranan dia menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. So, guru agama ni ialah, contohnya ialah Lebay Ma'ruf yang dia mengajar penduduk kampung tentang mengaji, mengajar mengaji di Kampung Pulai. So dia akan jalankan kelas dia 2 kali seminggu. So ingat golongan agama kamu ialah Lebay Ma'ruf. Kemudian kalau peniaga, dia memberi khidmat niaga kepada masyarakat. Contohnya golongan peniaga kamu ialah Pak Salim. Kan dia ada kedai runcit di Kampung Pulai, jadi dia memberikan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan penduduk kampung, terutamanya bekalan barang-barang keperluan lah, keperluan harian penduduk kampung sebab kedai runcit kan. Kemudian dalam penduduk kampung ni juga ada buruh. Peranan buruh adalah membantu menguruskan bidang dalam pertanian. Contohnya Jahid. Jahid ni anak penghulu Mahmud. Dia menjadi orang kepercayaan Cik Puan Tipa. Cik Puan Tipa ni ialah makcik dia. Sebab ayah dia penghulu Mahmud dan suami Cik Puan Tipa, Cik Muhammad, adik-beradik. So Jahid menjadi orang kepercayaan Cik Puan Tipa untuk menguruskan kebun orkid miliknya di Jeram Medang. Untuk isi kelima, penduduk kampung, kamu ada pengurusi JKKK yang berperanan memikul jawatan tanggungjawab yang diberikan dengan cermat. So contohnya, memandangkan tugas-tugas jawatan kuasa perayaan memerlukan kecergasan dan kecakapan orang muda, maka jawatan kuasa kemajuan kampung telah sebulat suara melantik Sudin sebagai pengurusi untuk menguruskan tugas-tugas tersebut. So kalau soalan tanya penduduk kampung, kamu mesti keluarkan imam, guru agama, peniaga, buruh, pengurusi JKKK dan nyatakan peranan setiap golongan itu. So cikgu rasa untuk penduduk kampung ni kita tidak perlu ulas panjang sangat. Bahan ni kita akan share juga dalam grup. So Beranda pun belum bagi soalan dia di sini. Saya rasa untuk tajuk caleg ni kita sudah selesai. Selepas ni kamu kelas apa? Muat. BM. Mana satu ni? Muat ke BM? Muat ke BM? BM cikgu. BM, Tapi cikgu Liang sudah bagi kerja. Cikgu Liang sudah bagi kerja. So, BM. so kamu ada soalan untuk caleg? Sebab cikgu memang mau dengar juga pembentangan mobility ni hari ni. Kalau kamu tidak soalan, kita akan berpindah ke tajuk kedua. Teruskan saja cikgu. Jangan kamu tanya saya. Kalau kamu ada soalan, nanti boleh tanya dalam grup lah, grup WhatsApp kelas. Mary ada soalan? Macam Mary buka mic tadi. Kita teruskan. Thank you Charlotte atas presentation. Jadi sekarang kita akan lihat tajuk yang kedua, iaitu mobility sosial. Abigail? Ya, cikgu. Kamu ready sudah kan? Ya. Kamu akan terus masuk ke kupasan sahaja, definisi. Cikgu share dulu. Silakan. Sekarang kita masuk kepada mobility sosial, yaitu masih juga di bawah pembangunan masyarakat. Jadi konsep bagi mobility sosial ni ialah proses perubahan individu atau kelompok masyarakat daripada satu lapisan sosial kepada satu lapisan sosial yang lain, atau perubahan kedudukan daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan lain dalam lapisan yang sama. Abigail, kalau yang ni, definisi ni memang cikgu tidak masalah. Cuma cikgu mau tanya, apa maksud mobility itu dia melibatkan perubahan daripada satu lapisan sosial kepada satu lapisan sosial? Apa bezanya dengan perubahan daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan lain dalam lapisan yang sama? Apa beza tu? Beza dia yang kelompok masyarakat
dia perubahan dari lapisan sosial kepada satu lapisan sosial, maksudnya masyarakat macam contoh dia macam dari penduduk kampung dia berpindah kepada lapisan macam golongan bangsawan gitu. Okey, dia berlaku perubahan lapisan kan, daripada penduduk kampung mungkin dia naik ke bangsawan ataupun dia pergi ke golongan profesional begitu kan? Iya. Okey, so kalau yang ini satu kedudukannya? Kalau yang perubahan dari satu kedudukan kepada satu kedudukan lain macam yang dia masih lagi berada di lapisan atau golongan yang sama, tetapi dia macam mana juga mengalami perubahan lah, mungkin jawatan dia berubah kan? Kan? Dia mengalami kenaikan jawatan, cuma dia masih berada pada lapisan yang sama. So ini adalah mobility mendatar. Kalau yang ini lapisan sosial ke lapisan sosial? Sama ada dia menegak ke atas atau ke bawah. Okey, pandai. Thank you. So, pelajar lain tolong kuasai itu. So, sekarang kita akan tengok faktor mobility. Okey, ini adalah faktor mobility yang kita akan kupas, iaitu pendidikan atau ilmu, perkawinan, pengaruh, jawatan dan juga insaf. Okey. Kita masuk kepada analisis mobility. Pertama, mobility mendatar. Watak yang pertama dalam mobility mendatar adalah Sudin, iaitu Sudin mengalami perubahan dari segi bujang kepada berkahwin, dan faktor mobility yang dialami oleh watak Sudin adalah faktor perkawinan. Contohnya, Sudin yang merupakan duda akhirnya berkahwin dengan Gaya yang merupakan seorang janda dan memulakan hidup berkeluarga setelah perkawinan mereka direstui oleh keluarga penghulu Mahmud dan Encik Muhammad. Seterusnya masih juga watak Sudin, iaitu dia mengalami perubahan mobility dari penduduk kampung kepada pegawai perhubungan syarikat Lombong Lembah Tualang. Faktor mobility adalah pengaruh. Sebagai contoh, Sudin merupakan penduduk kampung Pulai yang bermasalah sosial seperti berjudi, pemabuk dan mengalami perubahan diri menjadi lebih matang dan dapat mengubah kehidupan melalui penglibatannya sebagai wakil kepada YB, seterusnya menjadi pekerja Encik Muhammad, iaitu sebagai pegawai perhubungan dalam syarikat Lombong Lembah Tualang. Seterusnya ialah watak Encik Muhammad, iaitu bekerja kepada rakan kongsi perniagaan. Faktor mobility adalah pengaruh. Contohnya, Encik Muhammad merupakan pengaruh urusan salah sebuah daripada urusan salah sebuah daripada anak syarikat Tan Enterprise, iaitu firma serba dagang internasional Kuala Lumpur. Beliau merupakan salah seorang pekerja Datuk Tan yang cekap dan berwibawa. Kecekapan dan kewibawaan Encik Muhammad dalam perniagaan membuatkan Datuk Tan mengambil Encik Muhammad sebagai rakan kongsinya yang memegang 60% saham syarikat. Seterusnya adalah Encik Muhammad, iaitu perubahan dari segi kaya kepada kaya raya. Faktor mobility adalah pendidikan. Contohnya, Encik Muhammad yang berasal daripada golongan yang kaya di wilayah Tualang kerana berketurunan orang kaya Indera, Datuk Idris bin Muhammad Saman. Dengan pendidikan yang dimilikinya, beliau berjaya menjadi ahli korporat dan saudagar Melayu dan berjaya dan menjadi kaya raya. Seterusnya ialah Encik Puan Tipa, iaitu dari suri rumah kepada usahawan yang berjaya. Faktor mobility ialah jawatan. Contohnya, Cik Puan Tipa asalnya hanyalah seorang suri rumah tangga, tetapi minatnya yang mendalam dan mempunyai tanah yang luas dan sesuai, Cik Puan Tipa telah mengusahakan tanaman orkid di Jeram Medang. Hasil tanaman orkid yang diusahakan oleh Cik Puan Tipa diletakkan
pada kedai bunga flora di supermarket untuk dijual. Akhirnya, Cik Pontipa menjadi usahawan orkid yang berjaya sehingga berjaya mengajikan beberapa orang pekerja. Seterusnya lebay ma'ruf, yaitu jahil kepada beriman. Faktor mobility ialah insaf. Contohnya, lebay ma'ruf merupakan seorang pemuda yang agak nakal atau jahil pada zaman mudanya, tetapi telah berubah menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah setelah mendapat pendidikan agama di Tanjung Karang. Okey, yang ni cikgu ingin buka soalan kepada pelajar. Cuba kamu lihat lebay ma'ruf tu, faktor mobility dia tu, sesuaikah? Atau kamu rasa tidak sesuai dan kamu ingin tukar? Cuba respon. Cikgu. Ya, Mary. Mary kah? Selek kah? Selek. Saya rasa tidak sesuai, tapi saya tidak tahu apa dia punya faktor lah. Okey, cuba lihat pada bahagian contoh. Kamu nampak tu di situ. Cikgu, Ya, Mary. kalau saya dia punya faktor mobility pendidikan agama. Ya, betul. Okey, itu dia punya faktor mobility. Thank you, Mary. So, kalau kamu lihat pada bahagian contoh, lebay ma'ruf seorang pemuda yang agak nakal, jahil pada zaman mudanya, tetapi dia berubah menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah setelah mendapat pendidikan agama di Tanjung Karang. So, faktor mobility dia daripada jahil kepada beriman itu adalah faktor pendidikan ilmu agama. So, faktor pendidikan. Okey? Okey, Cikgu. Pendidikan. Okey, thank you. Pendidikan. Okey. Cikgu betulkan dulu ni ya. Mana sudah? Cik Pontipa lebay ma'ruf. Abby, okey ah, Abigail? Okey, Cikgu. Ada lagi kah yang faktor lain yang pelajar rasa ada yang salah di situ ah? Ini okey kan? Jawatan. Okey kan? Rasanya yang lain-lain tu kita okey. Cuba kita pergi dulu ni. Seterusnya ialah penghulu Mahmud yang mengalami perubahan dari penghulu kepada pembesar atau orang kaya wilayah, datuk orang kaya Indra. Faktor mobility yang dialami oleh penghulu Mahmud ialah jawatan. Contohnya penghulu Mahmud sulung orang kaya Indra, Datuk Idris, datuk orang kaya Indra yang merupakan pewaris yang sah terhadap jawatan orang kaya wilayah Sungai Tualang. Oleh kerana jawatan orang kaya wilayah Sungai Tualang merupakan jawatan warisan, maka akhirnya Duli Yang Maha Mulia Sultan mengisytiharkan pelantikan penghulu Mahmud menyandang gelaran datuk orang kaya Indra, iaitu pembesar bagi wilayah Tualang. Okey, so ada apa-apa soalan? Abby, kamu rujuk bahan yang diberi bahkan? Iya, Cikgu. Okey. Okey, so ini penghulu. Dengan ini, Ups, ada suara cikgu. Okey, ada apa-apa soalan para pelajar? Sebab saya rasa berakhir sudah Abigail punya bahan ni. Ya, dah cukup. Kita balik kepada kelas. Okey, kita balik kepada kelas kita. Cikgu buka kepada soalan untuk tajuk mobility sosial ini jika ada sebarang persoalan. Angel bilang dia tiada soalan. Yang lain ada? Cikgu. Ada? Ya, Seleh. Yang first punya slide tu yang bujang tu dia under lapisan mana tu? Bujang ke yang pergi berkahwin. Yang ini? Ya. Okey, so Sudin ni berada di lapisan mana? Asalnya Sudin pada lapisan mana? Kamu sudah belajar lapisan tadi kan? Rakyat, Cikgu. Hah? Mana ada kita lapisan rakyat? Kita bukan dalam Sulalatus. Kita bukan dalam Sulalatus, kita dalam SBKL. Dalam SBKL susun lapis yang caleg present tadi dia tiada rakyat. Dia ada penduduk kampung. Ya. Ya. Abigail, kamu jawab tu soalan.
So, sekarang apa persoalannya? Jadi, kalau kamu lihat Sudin tuh, asalnya dia di lapisan mana? Golongan saudagar kah dia Cikgu? Macam mana pula Sudin golongan saudagar? Golongan saudagar tadi ada 4 watak sejak kita cakapkan. Bukankah? Iya. Siapa golongan saudagar? Siapa contoh golongan saudagar? 4 tuh. Coba sebut. Cik Muhammad, Datuk Tan, Robert. Hai. Tan Sri Syadaris. Astaga Cikgu. Kenapa? Betul, Angel betul. Tan Sri Syadaris. Kenapa pula Robert tiba-tiba muncul nih? Orang masih belajar. Oke, lagi. Satu lagi. Tauke Chan. Oke, Tauke Chan. So? Soalan tadi Selek, bagi balik kepada si Abigail. Ya, Cikgu. Sila berhubung dengan si Selek tentang soalan dia tu. Yang bujang tu dia under lapisan mana? Oh, dia bukan tengok bujang tu under lapisan mana, dia tengok Sudin tu dalam lapisan mana. Watak kamu tu. Astaga. Kamu jangan tengok mobility itu dari segi yang bujang kepada berkahwin. Kamu tengok Sudin tu sekarang dalam lapisan mana kepada lapisan mana. Sama juga macam yang ini kan. Katakanlah kita ambil tadi lebay ma'ruf ni kan. Kita bukan tengok dia jahil kepada beriman. Kita tengok lebay ma'ruf tu pada asalnya dia di kedudukan mana sebelum dia berubah kepada beriman. Dia di penduduk kampung kan? Masih penduduk kampung kan? So bila dia, masa dia jadi penduduk kampung dia jahil. Bila dia beriman pun dia masih lagi di bawah penduduk kampung. Itu yang kamu lihat. Bukan kamu tengok, oh asal dia jahil kepada beriman dia mobility menegak. Oh tidak. Kamu kena tengok di mana kedudukan lebay ma'ruf sebelum dan selepas dia berubah itu. Fahamkah, Selek? Ya, paham tu Cikgu. Okay. So, ada soalan lain? Terjawab sudah tu soalan, Selek? Ya, Cikgu. Okay, thank you. Cikgu, Ya, Mary? boleh kita tengok di slide yang ada si Cik Puan Tipa? Boleh. Ni. Kalau saya kan Cikgu, kalau saya tidak tahu kalau dia punya faktor mobility objek. Sebab kalau macam yang saya baca sini dia bukan macam dia berubah pergi usahawan berjaya bukan sebab ada bagi dia jawatan, tapi lebih macam dia akan usahakan minat dia. So faktor mobility berusaha memakan diri. Mungkin di sini, terima kasih Mary. So mungkin di sini kita ambil dia faktor mobility itu kita kena ubah dia kepada pekerjaan lah mungkin kan? Ya, saya rasa lebih sesuai juga kalau Ya, kita lupa pandang yang ni sebab memang si Cik Puan Tipa ni, kita pergi balik Cik Puan Tipa ni dia bukan ada jawatan, dia memang suri rumah saja pun. Dari awal sampai akhir dia suri rumah saja pun, iaitu isteri kepada Cik Muhammad. So kita tukar dia di sana, dia lebih kepada pekerjaan dia, iaitu pekerjaan dia membuka kebun orkid. So dari situlah dia daripada seorang suri rumah kepada seorang usahawan yang berjaya. Okay, rasanya ini lebih sesuai kan Mary dan yang lain-lain? sesuai juga kalau Ya, thank you Mary. So yang lain setuju? Ya. Setuju? Okay. Ya, Charlotte. Ya. Oh ya, saya ingat tadi siapa yang panggil saya tuh? Cikgu udah bilang siapa tuh? Tiada yang panggil cikgu? Okey, kalau tiada kita teruskan lagi. Terima kasih Mary sebab prihatin dengan faktor. Okey ya, Abigail kita betulkan tu ya, Abigail. Ya. Okey. Ada soalan lain? Ya, FAP. Memang kalau SBDKL ni memang mobility dia mendatar saja. Kalau kita lihat SBKL memang kebanyakan, hampir keseluruhan dia memang mendatar lah. Sebab dia tidak melibatkan perubahan lapisan. So jadi kita hanya melibatkan yang Nina, itu yang tadi cikgu tanya kamu tuh, Nina. So kita punya mobility dalam dalam SBKL dia ialah
perubahan kedudukan daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan tapi dalam lapisan yang sama. Jadi dia mendatar lah. Oke, ya. Alright. Lagi soalan lain? Soalan lain? Tak ada dah. Ni mesti penat sudah ni kan? Tepu sudah mungkin otak ni kan? Saya lapar. Oh, lapar. Okey. Okey, cikgu pun lapar ni Angel. Okey. Okey, so kalau tidak soalan lain, terima kasih kepada Abigail atas presentation yang cikgu rasa dia cukup padat untuk kita dan mudah untuk kamu fahami. Jadi kita punya kelas ni akan di mana sudah cikgu ni? Kita punya kelas akan bersambung lagi pada esok hari pukul 7. So untuk tajuk ini, hari ini kamu sudah belajar 2 tajuk. Selepas ini kamu punya kupasan adalah tentang cinta akan alam sekitar. Cinta akan alam sekitar, saya rasa dia tidak lama present tu. Siapa yang buat cinta akan alam sekitar ni ya? Ada orang boleh respon kan ni? Tuan punya tajuk ni. Kalau tidak, kita akan terus masuk kepada pembangunan negara. Mary, get ready sajalah, Mary. Mary? Okey, boleh cikgu. Besok boleh present kah, Mary? Saya cuba cikgu. Ya, sebab saya rasa tajuk cinta alam sekitar ni dia kecil. Dia tidak banyak sangat. So maybe untuk tajuk alam sekitar ni kita just present itu slide dalam grup sajalah. Okay. So Mary cuba sedia untuk besok sebab saya rasa besok kita masuklah saja pembangunan negara jika tidak berhalangan lah. So Mary akan kupas aspek politik. So yang kamu yang lain, betul kan Mary? Kamu ambil politik kan Mary? Iya cikgu, saya ambil politik. So yang lain, pelajar lain tolong pastikan kamu buatlah terlebih dahulu search kupasan politik sebelum Mary bentang esok. So tahniah kepada 2 orang pembentang pada hari ini, tahniah dan terima kasih kepada kumpulan Charlotte dan Denalia dan juga untuk kumpulan Abigail serta Diana. Okay. Kalau ada nama yang saya tidak tersebut tu, terima kasih juga lah kepada anda semua. So untuk hari ini selesai 2 tajuk dan sebelum kita berpisah, mari kita ambil gambar terlebih dahulu. Mari ambil gambar. Selika, buka gambar. Buka kamera. Okey. Pink biru Sudah Sedena. Adrian di Gerejo. Mari kita gambar dulu. Ya, bukanya Abil. Ya. Ya, sudah menang 50. Komputer jadi terdapat. Okeylah. Mary, cikgu yang ambil gambar ni Mary. Mary ni pakai handphone ni, saya tahu. Tengok dia punya layout begitu. So it's okay, saya ambil gambar. Senyum 1, 2, 3. Sekejap, cikgu share dulu. Nanti cikgu terlupa ni. Macam dulu pernah cikgu lupa. Cikgu share dengan Abigail dulu lah. Nanti Abigail share dulu. Ya Mary. Ya, politik itu kan itu saya, jadi maksudnya politik saya cover peraturan dan undang-undang, nasionalisme, begitu lah tu kan. Ya, macam yang dalam slide yang cikgu buat untuk Sulalatus tu, just ambil contoh panduan dari sana ya. Okay, thank you Mary. So untuk hari ini kamu hasilkan 2 nota ringkas untuk tajuk mobility dan juga untuk tajuk susun lapis. Tapi itu cikgu bagi kamu ruang hantar pada besok pun bolehlah. Cuma yang cikgu mau kamu hantar hari ini, cuba hasilkan kerangka jawapan soalan umum tu. Peranan bagi setiap susun lapis masyarakat. Buat kerangka saja, fakta, huraian pro, contoh. Fakta, huraian pro, contoh. Fakta, huraian pro, contoh. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua ya. Pembangunan masyarakat kan, bukan pembangunan negara. Betul, pembangunan masyarakat.